Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita menyambung pengajian Quranik Arabik kita, ya, masih berada pada suratul Ahqaf. Pada ayat ke berapa, Kak Hajah Zainab? Ayat 15 tapi tengah-tengah Ustaz. Qala Rabbi auzi'ni. Okey, kita berada pada doa, ya, doa pada ayat yang ke 15, ya, 15 insya-Allah. Dan kita akan tengok kejap, ya. Saya akan cuba share uh, insya-Allah, ya. Okey, kita akan sharing pada ayat yang ke-15 insya-Allah, ya. Dia doa, ya. Ini doa yang very powerful, yang sama nanti kita tengok dalam surah An-Naml, ya. Macam doa Nabi Sulaiman juga. Nabi Sulaiman pun ada berdoa dengan doa yang hampir sama, ya. Kita tengok dulu pada ayat yang ke-15. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ayatnya panjang, ya. Ayat cerita tentang bagaimana Allah perintah manusia, kita pergi sekali lalu saja, ya, supaya Allah memberi wasiat kepada umat manusia, pada insan, wa wasaina, ya. Digunakan perkataan wasiat. Kami telah wasiatkan, dengan makna kami telah perintahkan. Ya, kami telah perintahkan supaya manusia berbuat ihsan, ya, ihsan, berbuat yang terbaik kepada dua ibu bapanya. J. Hamalat hu ummuhu, yang pertama disebabkan oleh ibunya, ummuhu, ibunya, ya, yang telah mengandungkan. Mana bila disebut ibu di sini boleh jadi ibu angkat, ibu saudara, ya, boleh jadi ibu tiri, boleh. Tetapi perkataan hamalat hu, yang telah mengandungkan, confirm ini adalah ibu kandung, ataupun kita panggil walidatuhu, walidah, ya, walidah mana ibu yang mengandungkan dia. Dan bagaimana keadaan mengandung? Kurhan, dalam keadaan yang sangat sangat susah payah. Wa wada'athu kurhan. Yang kedua, ibunya juga ketika, ya, melahirkan dia juga dalam keadaan kurhan, penuh susah payah, ya, ada yang meninggal dunia. Kemudian masuk cerita tentang waktu kehamilan, wa hamluhu, hamilnya, wa fisaluhu, dan cerai susunya, salasuna syahran, selama 30 bulan, ya. Wa hamluhu, hamil seseorang perempuan minimum 6 bulan, wa fisaluhu, dan cerai susu selama 24 bulan, ya. Mana kalau dia mengandung 6 bulan, cerai susunya 24 bulan, total 30. Tapi kalau dia bersalin pada usia kandungan 7 bulan, maknanya dia boleh mengurangi waktu cerai susu, ya. Maksudnya dia boleh 23 bulan boleh. Kalau dia mengandung 9 bulan, maknanya dia boleh menyusukan anak 21 bulan. Iaitu minimum. Lebih pun 24 bulan. Tapi minimum pun 21, mengikut pada jumlah 30 tadi. Ya. Jadi Abdullah bin Abbas telah mencadangkan, ya, pengiraan tersebut. Ini pandangan dia. Dan secara umum kita tahu, ya, dia punya ceritanya ialah 30 bulan. 6 bulan minimum mengandung. Dan satu lagi ialah fisal dia. Fisal mana apa fisal? Fisal mana cerai susu. Daripada perkataan faslun. Lam faslun, ya, faslun maknanya cerai ataupun berhenti. Fisal, ya, cerai susu, ya, merujuk kepada penyusuan, radha'ah. Syahran 30 bulan, ya. Syahran di sini merujuk kepada apa? Kepada tamyiz ataupun, ya, kita panggil distinguisher. 30 apa? 30 syahran, 30 bulan. Ya, 30 bulan. Boleh-boleh disebut, ya, dalam bentuk syahran boleh. Ya, sebelum ni kita letak syahran tu, apa fungsi dia, apa Kak Jah Zainab? Syahran apa fungsi dia? Tamyiz Ustaz. Yalah, tamyiz, ya, distinguisher lah, samalah, ya, ataupun differentiator, ya. Dia
Bila orang tanya 30 apa? 30 hari ke, 30 bulan ke, ya, 30 apa? Jadi dia merujuk kepada 30 apa? Ya, 30 bulan. Ya, clear lah. Kemudian apa lagi? Ya, hatta sehinggalah ya, kita apabila balagha sampai asyuddahu sampai umur dewasanya. Ya, maknanya insan tadi lelaki atau perempuan sampai umur dewasa, ya, wa balagha dan sampai arba'ina sanatan. Sampai 40 apa sanatan. Sanatan juga ialah tamyiz ya ataupun kita panggil differentiator. Dia punya apa? Dia punya kedudukannya dalam bentuk tanwin fathah ya. Syahron tanwin fathah, sanatan tanwin fathah sama ya. Sebab tamyiz dia mesti dalam bentuk tanwin fathah. Mesti dalam bentuk tanwin fathah ya. Biasanya macam tu. Qala ya, kemudian dia pun berdoa ya. Apa doanya? Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, berikan petunjuk kepadaku ataupun tunjukkan aku ya ataupun berilah ilham kepada aku an ashkura, supaya aku pandai bersyukur ya. Supaya aku pandai bersyukur atas nikmataka, nikmat yang engkau allati telah ya, allati yang an'amta telah beri nikmat kepada aku, telah kurniakan kepada aku ya, macam siratal ladzina an'amta alaihim sama ya. Maknanya jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat ya. Di sini nikmat yang dimaksudkan pelbagai lah ya. Nikmat sihat ya, nikmat bijak ya, nikmat dapat apa ni, kenderaan, dapat rumah, dapat pasangan hidup ya, dapat keluarga, dapat kawan-kawan ya, dapat macam-macam ya, semua tu termasuk nikmat ya. Alaya, ke atasku, wa ala walidayah, dan juga ke atas kedua ibu bapaku, wa an a'mala solihan tardah, dan supaya ya aku pandai pandai beramal ya dengan amalan yang soleh ya. A'mala ya, amalan solihan. Solihan di sini adalah sifat ya, dia adalah adjektif kepada kata nama yang dibuang, dihazaf. Patutnya a'mala amalan solihan. Ada perkataan amalan dibuang kat situ. Kerana apa dibuang? Kerana understood. Beramal dengan amalan, kita beramal kan? Ya, kita kata, saya beramal dengan amalan yang soleh. Di sini saya beramal soleh je. Amalan tak diletakkan. Ya, kerana dah faham. Jadi dalam Al-Quran kadang-kadang ada perkataan ya ataupun frasa yang dihazaf. Hazaf tu maknanya omitted. Ya, dia deleted tetapi dari segi maksudnya tidak terbuang. Ya. Hanya tidak ditulis di Al-Quran. Ya, tidak ditulis tapi kita faham maksud dia. Tardahu ya, yang engkau wahai Allah redha akannya. Jadi amalan yang soleh itu pagi tadi kita dah sebut dalam kelas Moses ya, amal soleh itu yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Ya, kalau Kak Zainab ingat lagi ya, yang pertama ialah amalan tu mesti ikhlas. Kita buat kerana Allah, bukan kerana manusia. Bukan kerana nak dapat pangkat dan sebagainya, bukan ya. Yang kedua, kita buat itu ittiba, mengikut seperti mana yang Nabi ajar atau para sahabat tunjuk. Kerana kadang-kadang Nabi tak cakap ya, tetapi Nabi buat dan sahabat bagi tahu kepada kita. Itu juga ya dipanggil sunnah Nabi lah, sunnah dalam bentuk amalan. Ya, sunnah amaliyah ataupun hadis amali. Ya, Nabi buat, sahabat report kepada kita, sahabat bagi tahu. Kalau Nabi cakap senang, ya, sunnah qauliyah, perkataan. Tetapi kadang-kadang ada yang Nabi tak cakap tapi Nabi buat. Jadi sahabat tengok dan ia menjadi sunnah amaliyah. Jadi solihan ya, amal soleh adalah amal yang ikhlas. Yang kedua, ikut macam Nabi ajar. Dan bila kita buat amal ikhlas dan kita buat macam Nabi ajar, mana ittiba ya, ittiba ya, alif ta ba alif ain, ittiba, alif ta ba alif ain, ittiba. Apa makna ittiba? Ya, ittiba maknanya ikut sebiji. Ya, macam yang Nabi ajar atau para sahabat ajar, jangan tokok tambah. Kerana kalau kita tokok tambah, ada risiko kita salah. Tapi kalau kita ikut exactly macam Nabi punya footstep, kita insya-Allah selamat. Tak ada benda yang akan menyelamatkan kita melainkan kerana kita ikut exactly macam Nabi buat, ya. Itu dia punya apa? Dia punya kaedah untuk selamat, tuan-tuan, ya. Kemudian tardahu, yang engkau redha. Yalah, bila kita buat amal ikhlas dan kita buat amal itu mengikut seperti mana yang Nabi ajar, maka tardahu, engkau akan redha padanya, wahai Allah. Memanglah Allah redha yang ikhlas dan ikut macam Nabi buat. Wa aslih li, dan ya, islahkanlah aku. Maknanya elokkan aku, solehkanlah untukku, ya. Aslih li maknanya islahkan, perbaiki untuk aku.
fi zurriyati, pada zuriatku. Jadi kita ada zuriat, mudah-mudahan zuriat keturunanku pun jadi baik-baik juga, ya. Jadi cucu, anak cucu kita, cicit sebagainya. Ini sesungguhnya aku, ya, apa dia? Tu betul aku bertaubat, ya, ilaika kepadamu, ya. Dan di sini tu betul dalam bentuk past tense verb. Tu betul, ya, patutnya atubu, ya. Kerana dalam bahasa Arab walaupun diguna past tense, tetapi, ya, kadang-kadang past tense bukan menunjukkan telah, tetapi past tense datang dengan satu isyarat bahawasanya penegasan. Aku pasti, ya, aku pasti bertaubat. Aku sungguh-sungguh bertaubat. Ada makna sungguh-sungguh kalau kita guna past tense. Tuan-tuan ambil maklum, ya. Kalau kita guna apa ni, present tense, ya, tak ada salah. Tapi kalau kita guna past tense, ya, dalam dalam konteks tertentu, ya, dia membawa penguatan. Mana makna tu kita emphasizekan dia. Kita perkukuhkan, kita confirm kita memang taubat. Ilaika kepadamu, wa ini, dan sesungguhnya aku, kata kata doa tadi, orang yang berdoa, minal muslimin, daripada kalangan orang-orang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Okey, ya, itu terjemahannya. Setakat mana kita dah apa, dah bagi dia punya analisis, ya, grammatical analysis sampai mana? Qala sudah Belum Ustaz. sampai mana last kali? Last kali sanatan. Okey, sanatan sudah. Sanatan adalah tamyiz ataupun distinguisher, ya. 40 apa? Kalau orang tanya 40 apa? 40 tahun. Okey, tahun tu adalah distinguisher dia. Dia noun dan dia dalam bentuk tanwin fathah. Qala ini adalah, ya, apa, past tense verb, ya, fi'lun madin, ya. Jadi di sini, ya, disebut sebahagian para ulama ini adalah doa Abu Bakar Siddiq. Dia doa Abu Bakar. Abu Bakar yang berkata, Abu Bakar yang berdoa. Ya, Rabbi, wahai Tuhanku, ya, auzi'ni, berilah petunjuk kepadaku. Ya, Rabbi, wahai Tuhanku. Asalnya patutnya Rabbu, ya, Rabbu, Tuhan. Tetapi nak kata Tuhanku, Rabbi, ada ya. Tetapi ya tu dah dibuang. Tetapi dia punya kasrah tak dibuang. Ya, menunjukkan ya dibuang untuk tashil dipanggil. Sebab kalau ada ya, dia jadi apa? Dia ya bertemu dengan hamzah qata'i, ya. Dia kena baca dengan 4 atau 5 harakat. Qala rabbi auzi'ni, panjang. Tapi kalau ya tu dibuang, qala rabbi auzi'ni, tak perlu panjang. Itu dipanggil tashil. Ta, sin, ha simpul, ya lam. Ya, Haji Asy'ari, ta, sin, ha, ya lam, tashil. Apa makna tashil? Tashil maknanya pemudahan. Allah mudahkan, ya, untuk dibaca. Kalau ada ya, kita kena baca 4 atau 5 harakat. Rabbi, panjang. Ya, Rabbi auzi'ni. Tapi kalau ya tu dibuang, tak payah baca 4 harakat. Terus saja Rabbi auzi'ni. Itu dipanggil konsep tashil. Konsep untuk memudahkan bacaan. Ya, jadi tak perlu kita apa? Tak perlu kita baca panjang-panjang lah, ya. Sebab kalau kita baca panjang, maka dia agak menyusahkan sikit lah, ya. Jadi untuk menyenangkan kita guna kaedah tashil saja, ya. Itu cerita dia. Okey, ya. Dia Ada tulisan ya, Ustaz. Dia bukan grammar lah. Dia bentuk penulisan saja. dia dia bentuk penulisan, betul, ya. Dia bukan grammar sangatlah, sebab makna masih wahai Tuhanku sama. Sama ada ya ataupun tak ada ya, maknanya masih sama. Ya, cuma dari segi tajwid, ya, tajwid adalah yang bezanya. Sama ada nak baca dengan 4 atau 5 harakat ataupun tak ada harakat, satu harakat saja. Bezanya dari segi tajwid saja, bukan grammar. Ya, betul. Okey, ya, auzi' ni itu adalah command form, perintah. Auzi' ni, ya, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku, tunjuklah kepada aku, ajarkan kepada aku, ya. Kepada aku tu ya tu. Auzi'ni, ya. Kita tak boleh kata auzi'i, ada nun tu. Nun tu kita tambah, ya. Dia panggil nun tu adalah nun wiqayah, dia panggil nama dia. Nun wiqayah ni adalah nun yang memisahkan antara command form dengan ya tu di belakang tu. Dengan dia punya ganti nama dia, pronoun dia. Auzi' tu perintah, command form, ya. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku. Ya Allah, anugerahkan kepadaku. Ya Allah, berilah ilham kepadaku. Ya, berilah ilham. Kepada siapa? Kepada ku. Kepada ku tu kita tambah nun. Nun tu tambahan. Auzi'ni. Tak boleh auzi'i, tak boleh. Auzi'i tak boleh. Kalau auzi'i itu command form untuk perempuan.
Auzi' untuk lelaki. Kita kata, ya apa kita panggil, ya, ya apa, ya Haji Asy'ari, Auzi'. Tapi kalau ya Hajah Zainab, Auzi'i. Ya, jadi itu dua perintah untuk lelaki dan perempuan. Tetapi kalau nak kata anugerahkan, berikan, tunjuklah kepada aku, ya, tak boleh baca Auzi'i, kena baca Auzi'ni, kena tambah nun. Nun tu memang kita tambah. Nama nun tu dalam bahasa Arab, nun al-wiqayah. Alif lam, waw, qaf alif, ya tak marbutah, al-wiqayah. Al-wiqayah. Ya, Ustaz sekarang nak bagi berita gembira, ya, dalam pasaran sudah ada satu Quran 30 juzuk, ya, 30 juzuk Quran yang dia ada bagi dia punya grammatical analysis kat bawah. 30 juzuk tuan-tuan, siap. Cuma tulisan dia kecil sikit lah, ya. Tuan-tuan nanti Ustaz akan share, tuan-tuan boleh beli online saja, ya. Harganya lebih kurang RM45. Ya, murah, murah je harga dia. Tuan-tuan boleh tengok setiap, ya, setiap ayat ataupun perkataan yang kita jumpa dalam Quran, dia ada meaning betul, ya, tetapi dia ada grammatical analysis. Dia akan bagi tahu ini adalah distinguisher, ya, apa ni, apa kita panggil tamyiz. Ini adalah fi'il madin past tense. Ini command form, ya, ini adjective, ini adverb. Dia akan bagi tahu. Senang tuan-tuan. Sebahagian kerja kita dah selesai dah, ya, kerana ada kamus tu, ya, ada Quran apa ni, dia panggil i'rab, ya, Quran i'rab, ya. Itu dalam bahasa Arab memang dah lama ada, ya, tapi dalam bahasa Indonesia, ya, alhamdulillah dah ada dijual di pasaran. Tuan-tuan boleh beli melalui apa kita panggil, ya, apa ni, Shopee je boleh. Nanti Ustaz share dia punya link dia tuan-tuan, ya. Okey, ada soalan silakan. Ustaz, Ya, jadi Rabbi tu apa function dia? Dia bukan dua lah kan? dia bukan dua. Rabbi itu adalah kita menyeru lah, bila menyeru, ya Allah, wahai Allah, kan seruan tu. Sebab bila kita nak minta pada Allah, kita kena seru Allah. Ya, macam kita nak bercakap dengan mak ayah kita kan, kita kata apa ni mak, kita kata kan, wahai mak. Macam itulah, ya, kita nak minta apa ni mak kita bagi perhatian. Dia, kita khususkan wahai Allah, ya, mana kita hormat kita lah. Sebab kita nak minta sesuatu, jadi kita seru nama Allah. Wahai Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha apa, kita boleh tambah. Ya, Rabbi, ya, kita boleh kata ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, kita boleh ganti dengan Al-Asmaul Husna. Kalau tidak, kita guna Rabb saja. Dia adalah seruan, ya. Maknanya sesiapa yang kita seru Allah, maka kita sebut Rabbi. Auzi ini sekali lagi, Auzi adalah command form, ya. Dia adalah kata, apa ni, kata kerja perintah. Nun adalah nun wiqayah, ya. Ya adalah kita, ya, saya, ataupun kita panggil apa, kata ganti nama saya. Ya, ya. An tu dia terjemah bahasa Melayu supaya, salah satu makna supaya. Dalam bahasa Arab kita panggil dia macam partikel je lah, ya, partikel. Partikel, ya, yang memisahkan antara command form dengan present tense verb, ya. Auzi ni tu command form, ya, command verb, ya. Kalau ashkuru dia apa ni, present tense. So bila kita guna dua verb, ya, verb dalam bentuk command dan verb dalam bentuk present tense, ya, maka kita kena ada nun, kena ada an kat tengah-tengah. Ya, macam kita katalah I want to go to school. I want, boleh tak kita kata I want go school? Ya, orang faham I want go school, tapi tak kan? Sebab I want tu, ya, adalah verb, ya. Kemudian go pun verb juga, ya. Jadi macam mana kita tak boleh kata I want go school, I want to go to school. I want to go, ada to kat tengah-tengah. Ya, jadi kalau bahasa Arab auzi'ni an ashkura. Macam itulah, ya, fungsi dia lebih kurang. Ada persoalan? Silakan, ada apa nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Yang nun tambahan tu dia bukan haraf, ya? Dia bukan haraf lah, dia nun tambah. Ya, dia adalah harf, dia adalah huruf lah. Partikel jugalah. Partikel tapi dalam bentuk satu huruf. Ya, Oh, betul. Okay. kita sebab kita tak boleh, sebab bahasa Arab ada tiga kan, sama ada dia noun ataupun verb ataupun partikel. So dia masuk kategori partikel. Dia masuk kategori partikel lah, ya. Dia Okay, partikel. terima kasih Ustaz. Sama. Kemudian apa? Ya, ashkura. Asalnya ashkuru. Ya, asalnya ashkuru, ya, Kak Mariatun, tetapi ditukar ra akhir kerana ada an. Kalau tak ada an, ashkuru. Ya, dia present tense. Present tense berakhir dengan domah. Ashkuru, azhabu, akulu. Ya, semua domah. Ya, ashkuru.
Tapi bila masuk an, ada kesan. Ya, an ashkuru, no, an ashkuro. Okey, ya. Jadi ashkuro ataupun ashkuru di sini adalah dia punya present tense verb. Jadi bila present tense verb, dia berhajat kepada maf'ulun bihi, ya, ataupun objek. Mana objek dia? Nikmataka. Apa bukti dia objek? Ada fathah pada huruf terakhir. Nikmata. Nikmata. Asalnya nikmatu. Dia sekarang jadi nikmata sebab apa? Sebab dia adalah verb, dia adalah objek. Bila objek, kita baca dengan fathah. Kalau tamyiz, ya, ada apa, tanwin fathah. Tapi kalau dia apa? Dia objek, boleh tanwin fathah. Ya, kadang-kadang dia tanwin fathah tak boleh pakai lah. Ya, sebab dia first noun ni. Nikmataka kan dia is a combination of two noun kan. The first noun is nikmata, second noun is ka. Jadi oleh kerana nikmata tu first noun tak boleh tanwin dan tak boleh alif lam. So kita biarkan dia dalam bentuk fathah saja. Pasal apa dia fathah? Sebab dia adalah objek. Pasal apa tak boleh tanwin fathah? Kerana dia first noun. First noun tak boleh carry, ya, tanwin fathah. Dia hanya boleh fathah saja. So nikmataka. Ka tu pasal apa tak baris bawah? Nikmataki. Tak boleh. Kerana ka di situ dia dalam bentuk abnormal noun. Dia adalah pronoun. Bila pronoun, dia memang tak boleh tukar-tukar. Nikmataka is always nikmataka. Ya. Kemudian kalau kita kata nikmataki dah tukar orang pula. Nikmataka engkau lelaki. Nikmataki engkau perempuan. Jadi tak boleh lah. Ya. Kita tak boleh main tukar-tukar macam tu. Okey, tuan-tuan. Ada apa? Ya, soalan. Silakan. Ada apa soalan? Silakan. Tak ada. Kalau tak ada, allati yang, ya, untuk kalau dia masculine, allazi. Kalau dia feminin, allati. Ya. Yang an'amta engkau. Engkau tu siapa? Allah. Engkau telah kurniakan. Engkau telah beri nikmat. Ya, atau engkau telah beri kurnia. Alaya ke atas aku. Ala campur ana. Ala campur ana bukan ala ana. Ala campur ana, alaya. Ya. Kalau ala campur nahnu, ya, alaina. Kalau ala campur ana, alayya, atas aku. Wa ala dan ke atas. Ya. Sorry, Ustaz. Uh, Robby, B itu ganti nama saya kan? B. Baris bawah. Kasrah. Ya. Asalnya ada ya. Robbi itu ada ya. Ya Okey. saya. Habis tu yang Auzik ni pun Tengok ada. balik Rob tadi. Rob balik. Ya. Bukan Robbi itu yang saya. Ya tu yang. Ya tu yang saya. Tapi Jadi ya dibuang. ya tu tapi dah dibuang ya. Tapi dia kasrah lah. Ya. Auzik ni pun sama juga ganti nama saya kasrah juga Ustaz. Betul. Tapi yang Alaya tu kenapa yang ganti nama saya tu dia jadi fathah dan bukan kasrah Alayi? Pasal Quran punya resam Osmani memang bukan alayi. Memang alaya. Oh jadi bukanlah kalau ganti nama saya tu all the time kasrah taklah ya Ustaz. Dia kalau dengan noun, dia ya. Macam kitab, saya punya kitab, kitabi. Kalau dia dengan noun. Tapi kalau dia dengan preposition, ya, alaya. Cuba tengok, alaya ni kan ala campur ya ana kan? Okey, ala tu preposition, dia bukan noun. Kalau kitab, kitab boleh. Rasuli, rasul saya. Ya, kemudian baiti, rumah saya. Sayarati, kereta saya. Kitabi, kitab saya. Yang itu boleh baca dengan ya baris bawah. Kerana ya depan dia tu ialah noun. Tetapi alaya dia bukan noun. Ya, ala di situ dia bukan noun, dia adalah preposition. Bila preposition memang alaya. Ya. Dia punya formula macam tu lah ya Ustaz ya. Kalau Secara misalnya umumnya noun, macam tu. okey. So Jadi preposition, jadi boleh letak apa ni apa rules and regulation untuk domir ataupun untuk pronoun. Kalau sebelum pronoun tu noun, maka baris bawahlah kitab. Boleh bagi contoh. Satu, kitabun campur ana. Kitabun noun, ana saya pronoun kan. Jadi kitabun campur ana, kitabi. Betul baris bawah betul. Kalau rasul dengan ana, rasuli betul. Tapi kalau apa pronoun tu didahului oleh preposition, ya, preposition ni partikel lah. Ya, ada 9 tu. Min, ilah, ya. Jadi
apa ni, apa kita panggil, ya. Secara umum, kalau ala lah especially. Sebab kalau lain boleh juga macam min kan. Kita tak kata minai, minni, daripada saya, ya. Ala ni biasanya, ya. Sebab bila kita kata alai itu tak sedap bunyi dia. Alaya, ya. Alaya. Dia ala tu lah preposition ala tu. Sebab kalau ila boleh ilayi tak boleh. Ilaya juga. Sebab, ya, apa kita kata? Kadang-kadang tak ada sebab. Memang kaedah dia. Kalau ilayya. Ya, tuan-tuan boleh gariskan ya. Min yang pertama, cuba kita try satu-satu ya. Puan boleh gariskan min nombor 1, nombor 2 ila, nombor 3 an, nombor 4 ala, ya, min ila an ala, nombor 5 fi, nombor 6 kaf, ya, kaf saja, ka ataupun ki, ya. Kemudian ada ba, kemudian ada lam, li, ya. Dah berapa tu? Min, ila, an, ala, ka, fi, ka, nombor 6, bi nombor 7, li nombor 8, 9, rubba. 9, rubba, roba. Ro dan ba ada syaddah. Rubba. Okey, kita pergi satu-satu ya. Tuan-tuan dah salin kan? Ya. Nombor 1, min. Sekali lagi usah ulang. Tuan-tuan buat dalam apa ni, apa dalam notebook tu, nombor 1, min. Nombor 2, ila. Nombor 3, an. Nombor 4, ala. Nombor 5, fi. Ya, pada ataupun di. Ya, nombor 6, ka. Nombor 6, nombor 7, ya, fi, ka, bi. Ya, nombor 8, li. Nombor 9, rubah. Okey, kita pergi satu-satu. Ya. Kalau min ni. Kalau min ni semua kalau bertemu dengan ana ya. Semua bertemu dengan ana. Kalau min ni. Ya. Kat rumah min ni. Nombor 2 kalau ilayya. Bunyinya bukan ilayya. Ada exception. Nombor 3 an ya. An ni. Baris bawah balik. Nombor 4 alayya. Tak boleh alayyi, tak boleh. Ya. Jadi alayya ya. Nombor 5 fi. Fi memang tak ada lah ya. Tak ada pada saya ya. Dia baris bawah juga fi. Kemudian kita ada fi ka ya. Kita tak sambunglah ka dengan ya. Sebab ka apa ni, apa kita panggil ya. Seperti ya. Seperti saya. Bolehlah kita kata kai ya. Tapi sama juga ya, tak ada baris bawah ki, kita kata kai. Ya, ini sekadar nak bagi tahu pada tuan-tuan, dia tak ada satu kaedah yang khusus, kita hanya mengikut apa yang Quran cakap. Bila Quran baca macam tu, kita letak. So, ada berapa yang kita dah cuba? 3 lah, ya. Contohnya, apa tadi, ya. Ilayya. Kalau alayya. Ya, kalau ka, apa ni, kita kata kai, ya, seperti saya, kai. Ya, fi, ka, bi, baya. Ya, kemudian baya, kemudian lam, li, ya, li. Tak bayar, bukan lai bunyinya, li, ya. Kemudian ruba, ya. Ruba tak ada lah, biasanya jarang disambungkan dengan ana lah. Itulah selesai apa Kak Mariatun, ya, 9. Dapat? Dapat Ustaz, terima kasih. Okey, ya, itu ceritanya. Perempuan, tuan-tuan dan perempuan yang lain, ya, ada soalan? Faham ya apa yang ditanya oleh Kak Mariatun yang Ustaz dah jawab tadi? Untuk preposition ada 9, ya, yang kita panggil huruf jar ataupun preposition ada 9. Daripada 9 tu yang bunyinya macam alayya tu, ya, kita ada apa tadi? Ya, ilayya. Ya, kalau alayya, kalau kai, seperti. Ka tu seperti ya. Kalau fi pada ataupun di, ka seperti, ya, li untuk, ya, kemudian bi dengan, ya, rubah apa makna rubah? Rubah maknanya berapa ramai, ya, berapa ramai. Rubba qari'il Quran dalam kata-kata apa? Kata-kata para ulama. Rubba qari'il Quran ya. Ini Ustaz bagi tahu secara umum sajalah. Ada perkataan rubba qari'il Quran, berapa ramai orang yang membaca Quran, wal Quranu yal'anuhu. Berapa ramai orang yang baca Quran ya, tetapi Quran tu melaknat dia sebab dia hanya baca dan tidak mahu memahami makna. Dia tak nak tadabbur maknanya. Jadi rugilah ya, sebab Quran diturunkan untuk dipahami. Tiba-tiba kita tak berusaha untuk memahami dia, kaedah dia, bahasanya kita tak belajar ya. Kita hanya baca untuk tajwid dan dapat pahala. Rugilah.
Ya, walaupun lebih baiklah daripada orang yang tak baca kan. Ya, tetapi baca saja tidak mencukupi. Orang yang membaca lebih baik daripada orang yang tak baca, betul. Tetapi orang yang sekadar membaca untuk pahala, ya, rugi kerana beliau tidak berusaha untuk memahami. Macam mana kita nak faham perintah Allah kalau kita tak memahami ayat tersebut, ya. Jadi sebab itulah atas usaha dan objektif tersebut, ya, kita buat kelas Quranic Arabic. Ya, bukan untuk bercakap, ya, bukan untuk bersembang dengan orang Arab, ya. Walaupun itu tak salah, tetapi sudah tentu tujuan besar dia untuk memahami kalam Allah, apa yang Allah perintah, ya. Antaranya doa ni lah, kita dah boleh doa dengan doa yang ni. Ya, dan sudah tentu bila kita nak doa, kita doa daripada Rabbi. Ya, tak payah baca daripada awal lah, ya. Wa wasainal insan, tak payah. Terus je. Tapi kalau nak jadikan dia sebagai surah yang dibaca selepas Fatihah, kita kena baca daripada wa wasaina lah. Dia kena baca daripada atas. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kena baca daripada atas, ya. Hamalat su ummuhu kurha wa wada'at su kurha. Boleh wakaf. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Ya, kita tapi nak kena tahu makna. Bila kita tahu makna, kita boleh wakaf dan tak perlu ulang. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Selesai. Qala rabbi auzi'ni. Ya, tapi kalau kita doa saja Rabbi, tak payah qala. Qala rabbi auzi'ni, ya, panjang sikit sebab ada tu kata tadi. Ya, kalau kalau tak ada, ya, pendek, ya, rabbi auzi'ni. Tapi kalau auzi'ni kena baca panjang sebab lepas tu ada hamzah qat'i. Ya, auzi'ni panjang 4 atau 5, ya. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ya. Jadi dia apa kita panggil, ya, dia punya sebutan bagus tadi, ya, pertanyaan Kak Mariatun pasal apa tak baca alayyi, ya. Kerana bila ala bertemu dengan ya, ya, makna saya, dia jadi alayya. Kalau ila sama ilayya. Wa ilayyal masir. Kita tak kata wa ilayyil masir, tak. Wa ilayyal masir, ya. Dia punya sebutan tu, ya. Dia punya sebutan, cara menyebutnya ialah difathahkan alayya, ilayya, kai, ya, dan seumpamanya. Kemudian apa lagi? Wa'ala, ya. Dan waw ni termasuk apa kita panggil, ya, dia sentence connector, ya. Waw dia partikel, ala, ya, ala atas walidaya. Kalau waw alif lam dal, bapa, walid bapa. Kalau walidatu, ya, mak, walidaya dua ibu bapa, bukan dua bapa. Ya, jangan salah, ya. Sebab bila kita kata walid maknanya father, walidah mother, tapi walidaya parent. Ya, maknanya mak dan ayah kita. Ya, sebab tu kita doa kan. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidayna. Ya, kepada dua ibu bapa kami ataupun wali walidina, lagi umumlah dua ibu bapa kami, dua ibu bapa mertua, ya. Apa tu pun mak angkat kita, mak susuan kita, ya, mak saudara kita, nenek kita semua masuk. Jadi luas. Kalau wali walidina lagi luas. Wali walidai dua ibu bapa saja. Ya. Wa'an, ya, walidayah. Sebab apa? Ya, ada ya kat ujung, saya. Ya, walidayah, ya. Kita tak kata tak kata walidayi, kita kata walidayah. Sama, ya, macam alayya tadi. Wa'an, dan supaya a'mala, aku pandai, ya, beramal, ya, dengan amalan solihan. Solihan di sini adalah adjektif. Mana dia punya noun kat depan, nounnya di omit, ya, omitted, ya, kerana understood. Patutnya a'mala amalan solihan. Barulah adjektif kepada noun dia kan. Noun tak ada, ya, tapi adjektif tak hilang, tetap dia adjektif juga, sifat. Ya, tardahu, yang engkau redha akannya. Engkau di sini adalah Allah, ya, dalam bentuk present tense verb, ya, present tense. Engkau, awak, ya, kita kata pada Allah, yang engkau wahai Allah redha akannya. Ya, nya tu apa? Nya tu adalah objeknya. Tardahu, ya, yang engkau redainya. Ya, apa nya tu? Nya tu amalan soleh tadilah. Aku amal dengan amalan yang soleh, yang engkau redha akan amalan tersebut. Kerana apa Allah redha? Yang pertama kerana ikhlas, yang kedua kerana ittiba', ikut macam Nabi buat atau sahabat. Ya, okey, ada apa kat situ yang boleh Ustaz bantu kalau terlepas? Ada apa? Silakan.
Ustaz, Ya, penggunaan allati tu, allati is singular apa? feminin, Singular feminine. feminin. Sebab nikmata tu feminine noun kan? Betul? Okay. Kalau sekiranya nikmata tu jadi plural, allati tu jadi allati kan? Betul. Kalau dual Ustaz apa? Allazani ataupun allatani. Jarang kita guna, ya. Tapi ada juga allatani dengan allati. Kalau dia apa ni feminine noun lah sebab nikmataka tu memang feminin kan. Kalau satu nikmat allati, dua nikmat allatani, kalau banyak nikmat tiga atau lebih allati. Tiga cara. Betul. Dalam kita punya buku-buku panduan tu dah ada dah tu. Ya, cuma macam tadilah ya, kita dah lalu ya, cuma kadang-kadang bila kita jumpa balik ya, kita nak kena tengok buku-buku yang lama balik ya, sebab kita tak boleh nak buat apa ni cross reference lah buat masa ni ya. Tapi macam alati allazi tu kita dah belajar sebenarnya. Kalau tuan-tuan tengok ya dalam apa tu ya dalam buku grammar kita ya, ustaz tak ada bawa lah ya. Apa ni apa kita panggil ya sebab apa tak ada ustaz bukan kat rumah, ustaz di Terengganu ya, jadi bukan semua buku ustaz bawa ya. Jadi apa yang ada lah ya, sekadar apa yang ada dalam laptop ni mungkin ada ya kalau ustaz cek balik ya, apa nama dia tu ya. Unlocking. Bukan key unlocking, tak ada ya, itu lebih pada word ya. Ini yang Words. apa ni ada satu lagi buku tu ya yang in English juga. Essential ya. Essential ya, Essential Arabic ke apa? Ya, Essential Arabic kalau tak salahnya ya, Essential Arabic Grammar ke apa macam tu lah ya. Tu kalau tuan-tuan tengok dalam tu dia ada allati, allatani ya. Dan beberapa buku lain yang pernah kita rujuk lah ya. Kalau kita boleh buat cross reference tu lagi bagus, tapi ustaz tak ada akses pada buku-buku tu sekarang ya. Sekadar apa yang ustaz bawa je lah. Okey. Ya, silakan. Kalau ada lain. Ustaz, apa root word untuk auzi? Auzi ni tu, auzi tu. Daripada Wazan. asalnya waza'a, waw zai ain, waza'a. Tapi saya cari kat dalam kamu tak jumpa lah Ustaz. Kalau waw wazi'a atau waza'a tak jumpa, waw zai ain tak jumpa Tak ada. Pasal Ustaz tak ada bawa kamus ni, tak ada bawa apa-apa pun ya. Bawa kitab-kitab yang ni je, bawa Bulughul Maram ya, bawa ada Quran terjemahan ya. Kemudian benda-benda lain lah ya. Ustaz tak bawa, minta maaf, Ustaz tak boleh nak rujuk ya. Nanti kalau Ustaz ada peluang nanti balik, nanti Ustaz tengok balik lah ya. Buat masa ni Ustaz tak boleh nak rujuk lah, minta maaf ya. Tapi patutnya waza'a lah ya. Patutnya waza'a ya, ataupun auza'a, itu lebih tepat mungkin. Auza'a, cuba Tak ada Ustaz. Auza'a pun tak ada. auza'a ada. itu auzi'. Pun Auza'a tak ada. tak ada. Tak ada. Kak Zainab dah tengok betul-betul ya? Auza'a. Waza'a Ustaz. memang tak ada. Waza'a memang tak ada. Auza'a. Tak ada Ustaz. Dua-dua saya tengok tak ada. Ya, tak apalah ya, kalau dah tak ada nak buat macam mana ya. Tapi kalau Kak Nak boleh tengok balik, mana tahu terlepas sebab yalah tulisan dia kecil kan, manalah tahu terlepas, tengok cek balik lah sekali lagi. Okey, tapi patutnya auza'a tu ada ya. Mungkin kamus yang lebih besar lah. Auza'a telah memberi petunjuk ya. Yuzi'u sedang, auzi' berilah petunjuk. Patutnya betul lah tu. Ya, auza'a ya. Tapi Kak Nak kata tak ada, tak apalah, mungkin dalam kamus yang lebih besar lagi ada ya. Ustaz tak ada akses nak tengok. Tak maaf. Waza'a Ustaz. Apa dia? Waza'a bukan Ustaz? Waza'a memang ada. Apa makna waza'a? Haji Asy'ari. Waza'a apa? Apa meaning dia? Tunjuklah aku. Okey, ya, tunjuklah aku, ya, waza'a yazi'u ya. Jadi auzi' boleh juga ya. Jadi mana waza'a adalah. Tu Haji Asy'ari tengok kat mana tu? Word by word. Oh, itu apa internet ya? Apps Apple. Okey, ya, ada apps ya. Nanti mungkin boleh share dalam grup ya. Nanti share page tu dengan grup kalau boleh. InsyaAllah Ustaz.
Boleh share sekarang? Tak boleh? Cuba apa ni apa? Di iPad saya ambil gambar je. Okey, ambil gambar lepas tu share. Cuba Okey. share. Ni kita tengok. Hmm. Cuba kita tengok. Kalau boleh. Kalau tak menyusahkan lah. Cuba tengok. Hantar kat mana Ustaz? Hantar dalam Quranik Arabik. Kerana negara lebih. Ya. Quranik. Jumpa? Tak? Okey nanti. Okey. Okey, hantar. Tak apa terang lah Ustaz. Oh, tak apa terang. Tak apa, try je, try. Dah. Oh, Ustaz tak dapat lagi. Orang lain dah dapat dah? Tak dapat pun. Takut Haji tak. Saya Oh, tunjukkan tak dapat kamera lagi. lah Ustaz. Saya Ya? tunjuk. Macam mana saya nak tunjuk dekat kamera. Nampak Ustaz? Nampak tapi tak berapa ni sangat. Ya? Ya. Tu pada iPad tu. Ya. Kalau kalau Haji apa ni pakai phone ke pakai apa ni? Untuk kelas. Untuk kelas saya pakai phone. Oh, pakai phone. Ya, tak boleh kacau lah. Ya. Okey, tak apa. Nanti lepas kelas Nanti bila boleh kacau. nanti saya share Ustaz. Okey, InsyaAllah. boleh. Terima kasih. Ya. Okey, terus dulu ya. Jadi patutnya waza'a tu memang ada lah patutnya. Waza'a mana telah memberi petunjuk ya, ataupun apa tadi, betul ya? Telah memberi petunjuk Haji Asyari? Betul Ustaz. Ya. Waza'a. In English, dia terjemah in English apa? Yang saya guna Malay. Oh, yang Malay. Okey, tak apa. Okey, terus ya, apa lagi? Tardah wa aslih sama juga. Ya, wa aslih ya. Aslih ni daripada daripada apa? Daripada aslaha, yuslihu, aslih. Sebenarnya aslih dengan auzak itu dia punya pattern dia sama. Cuba tengok. Auza'a ya, kemudian jadi auzak, aslaha jadi aslih, pattern sama. Ya. Cuma auzak kita tambah nun, auzak ni. Kalau aslih kita tak kata wa aslih ni tak, ya. Sebab kalau aslih ni dengan aslih li ada beza. Dua-dua boleh. Tuan-tuan, sekali lagi. Ya. Auzi' ni atas, perkataan auzi' ni, boleh tak kita kata auzi' li? Jawapannya boleh. Ya. Jadi kalau auzi' ni, berilah petunjuk kepadaku. Kalau auzi' li, lam, ya, berilah petunjuk untukku. Macam aslih li juga. Ya, tengok bawah ni. Tadi auzi' ya, ni Ustaz highlight kan auzi'. Sekarang Ustaz highlight di bawah. Aslih, ya. Pattern dia sama dengan auzi' di atas tu. Wa aslih li, ya Allah perbaikilah untukku, li untukku, for me. Tapi kalau wa aslih ni, ya, perbaikilah aku. Tuan-tuan nampak tak beza? Perbaiki aku dengan perbaiki untukku. Tuan-tuan nampak tak? Kak Meneto nampak? Kak Masita, okey? Aslih li dengan aslih ni. Aslih li dengan aslih ni. Nampak tak beza dia? Tuan-tuan nampak tak? Mana auzik ni dengan wa aslih li, Ustaz? Ya. Tapi Auzik ni tu nun ya. Aslih li lam ya. ya. Oh, dia tengok yang belakang je, bukan yang depan. Au dengan as tu lain ya, Ustaz, bukan Merujuk pada nun ya kat belakang tu lah. Nun ya. Kalau aslih lam ya. Okay. Alright, okay. Kalau auzik ni tunjukkanlah aku. Tapi kalau aslih li, ya, islahkanlah, elokkanlah bagiku. Boleh tak aslih ni? Boleh aslih ni. Kalau aslih, ya, ni bawah ni. Cuba tengok aslih ni. Ya, a'mala solihan tardahu wa aslih li. Tengok bawah ni, tuan-tuan. Ni Ustaz dah highlight. Tengok skrin. Tengok skrin. Wa aslih li. Boleh tak kita baca wa aslih ni? Boleh. Ya, tapi kalau aslih ni, perbaiki diriku. Wa aslih li, perbaiki untukku. Ya, Ustaz nak kena tunjuk contoh tuan-tuan. Sebab tuan-tuan tak respon, jadi Ustaz tak tahu. Tuan-tuan faham ke Apa tak? beza maksud dia, Ustaz? Apa susah sangat kau Ustaz dah cakap. Aslih, kalau aslih ni,
Elokkan aku. Elokkan aku ni. Kalau aslih li, elokkan untukku. Elokkan orang lain untukku. Oh, okey, okey. Ya. Tak. Yang lain tak respon, saya tak tahu. Faham ke tak? Ya, cuba tengok. Faham Ustaz, insyaAllah. Okey. Sekarang ni tuan-tuan tengok apa ni, apa kita panggil ya. Tengok apa surah 26 Al-Qasas ya, 26 Asy-Syu'ara, sorry, 26 Asy-Syu'ara ya. Muka surat 371. Nak bagi contoh tadi. Muka surat 371, cuba tengok 371, buka Quran. Jumpa 371 Kak Masyitah, jumpa. Jumpa Ustaz. Okey. Atas sekali waja'al li. Cuba tengok ya. Ini ada dua. Dua-dua ada kat sini. Tapi perkataan lain ya. Perkataan ayat 15 auzi'ni dan aslih li. Okey, cuba tengok 84 ya. Kak Nomah 84 nampak, jumpa. Jumpa Ustaz. Ayat 84 ya Ustaz? 84. Jumpa. Waja'al li. Ya, samalah bentuk dia ya. Waja'ali lisan sidqin fil akhirin. 85 waja'alni. Nampak tak beza? Satu waja'ali, satu lagi waja'alni. Kat mana tu nampak tak beza? Nampak ini perkataan yang sama Ustaz. Waja'al. Yang contoh Ustaz ni lain perkataan kan. Cuma dia punya ni dengan li je kan. Tapi Ustaz bagi dua-dua contoh. Ya, ya. Tak baca. Kan Ustaz Memang, ayat memang 84 dalam ni ayat dia. tu, dalam ayat tu auzi'ni. Tapi Ustaz bagi contoh tambah. Auzi'li tambah dua. Untuk bawah aslih li sama. Aslih li dan aslih ni. Dua-dua tambah. Tapi tak Okey, adalah kat okey. sini. Ni Ustaz Okey, tambah. okey. Yes, Jadi yes. oleh kerana nampak tuan-tuan macam blur, jadi Ustaz bagi contoh muka surat 371 untuk tunjukkan dua-dua tu. Untuk tunjuk Ah, dua-dua. Dua-dua tu ada. Sebab tuan-tuan, sebab cara tuan-tuan menjawab tu nampak tak faham. Bila tak faham, ah, tengok 84, 85. Okey. Yang ni Tengok lagi 84, clear 85. Ustaz. 84, 55 ni lagi clear. Memang clear lah sebab dua-dua tu ada depan mata. Manusia bila benda tu ada depan mata, dia nampak jelas. Jadi bila bayang, tu masalah ya. Sebab bukan semua orang ada imagination yang bagus. Ada orang dia tak boleh imagine. Dia bukan tak pandai, tapi dia bukan imaginatif punya orang. Ada orang macam tu. Ya. Kalau macam ustaz lah ya, okey, ustaz cerita lain ya. Nak renovate rumah contoh ya. Isteri ustaz, cikgu ya. Dia 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 boleh bercakap dengan kontraktor tu. Dia kata buat macam ni, buat macam ni, macam ni. Dia tanya ustaz. Dia kata okey tak? Ya. Ustaz kata ustaz tak nampak. Pasal benda tu tak ada depan mata. Ya, ustaz kata dia tunjuk gambar, dia lukis, dia buat ilustrasi apa semua sebagainya. Ustaz kata ustaz tak dapat. Ya, pasal ustaz tak nampak benda tu. Macam cat ni kan, dia bagi contoh. Ya, dia kata cat. Okey. Sesuai tak ya warna krim dengan warna coklat ni, ya. Dia tunjuk sikit. Sikit ustaz tak nampak. Ustaz kena siap. Kalau siap macam mana kan? Ustaz tak boleh nampak. Tak nampak benda tu. Ustaz faham. Tapi kalau kita pergi rumah orang, ya rumah orang tu dia dah buat, dia dah cat elok. Jadi cikgu pun cakap, cuba abang tengok ni, ya, tengok kat sini. Okey, baru kita nampak. Oh, macam ni punya. Okey, jadi. Ya, sebab ustaz tak boleh nak imagine benda tu. Jadi oleh kerana nak bagi mudah tuan-tuan, ustaz ambil perkataan yang dua-dua dekat-dekat. Cuba tengok ayat 84. Tuan-tuan, ayat 84. Cuba tengok, ya. Okey, ya. Boleh tengok, ya. Mari kita tengok yang pertama. Yang pertama waja'ali. Dua-dua ija'al. Ya, waja'al. Dua-dua waja'al. Dan jadikanlah bagiku. Ya. Kemudian waja'al ni lain. Ya. Waja'ali kalau jangan tengok terjemahan ya. Pakai ustaz punya terjemahan. Sebab kalau tuan-tuan pakai terjemahan kitab nanti tak sama macam ustaz terjemah. Waja'ali jadikanlah bagiku. Ya. Lisan sidqin, ya, lisan sidqin, ya, ini phrase ni. Lisan tu lidah, sidqin yang benar, fil akhirin, pada orang yang datang kemudian.
Maksudnya Nabi Ibrahim dia minta supaya Allah jadikan dia nama baik dia ni terus kekal sampai apa ni generasi yang akan datang. Sebab tu bila kita sebut Nabi Ibrahim, semua orang kata Nabi Ibrahim ni bagus, baik, sabar, ya. Walaupun dibakar masuk api neraka, masuk apa? Masuk api yang dibuat oleh siapa? Namrud, ya. Dia tetap bersabar, ya. Dia apa? Minta pada Allah. Jadi namanya baik, nama Nabi Ibrahim ni, ya. Terkenal Nabi Ibrahim dengan kesabaran dia. Terkenal Nabi Ibrahim ni dengan dia punya cabaran dakwah dia, dan dia boleh go through, ya, cabaran dakwah tu dengan baik. Jadi di sini ada waja'ali, jadikanlah bagiku. Tapi kalau waja'al ni, ya, ayat yang ke-85, jadikan aku. Kalau Kak Maria tu nampak tak beza? Jadikan bagiku, satu lagi jadikan aku. Ada beza kan? Tuan-tuan, ada beza tak? Ada. Ada Ha, beza. Ada Ustaz. ya. Ada Ustaz. Ada. Jadi yang membezakannya adalah dia punya partikel tu. Ni dan Waja'al li, lam dan ya. Waja'al ni, nun dan ya. Nun tu yang kita panggil nun wiqayah. Waja'al ni tu ayat 85 macam auzi' ni tu. Waja'al ni macam auzi' ni. Apa ni? Waja'al li macam wa aslih li. Meaning, ya. Auzi' ni atas tu, ya. Ni usah highlight ni. Auzi' ni. Yang atas ni, auzi' ni. Yang atas ni. Tuan-tuan boleh juga baca auzi'li, boleh juga. Tapi maknanya lain lah. Ya. Kalau auzi' ni tunjukkan aku. Kalau auzi'li tunjukkan bagiku. Ya, Allah tu tunjukkan bagi aku. Apa? Zuriat aku ke? Maknanya kita minta Allah buat untuk kita. Bukan buat aku, tapi buat untukku. Macam aslih li sama juga bawah. Wa aslih li, solehkan, elokkan, ya, untukku zuriat. Maknanya nabi apa kita panggil orang yang minta ni Abu Bakar ni, ya, kalau betul sahih riwayat ni Abu Bakar minta Allah perbaiki zuriat dia. Ya. Ustaz, Ya. maknanya yang ni tu is for ourselves, but yang Betul. li tu is not just us but our keturunan jugalah Memang bukan Bukan untuk aku. bukan untuk Bukan. kita sendiri, yang li Bukan. tu li. Kalau untuk diri sendiri itu ni. Ni. So li bukan kita sendiri, includes orang lain. Bukan include, memang untuk orang lain, bukan kita. Oh, okey baru faham. Sebab di sini cuba tengok ayat ni, ya. Ayat ni apa ni Abu Bakar cakap, wahai Tuhanku, berilah petunjuk pada aku supaya aku syukur. Abu Bakar dah bagus dah. Sekarang ni Abu Bakar minta untuk Allah baguskan anak-anak dia pula, zuriat dia. Faham tak? Tuan-tuan, Faham okey? Ustaz. Faham. Okey, ya. Tan Sri okey? Okey, faham. Okey. Jadi sebab itu, ya, yang pertama Abu Bakar dia doa untuk diri dia supaya Allah ajar dia syukur atas nikmat yang Allah dah bagi pada diri dia dan kedua ibu bapa dia. Kemudian tunjukkan dia cara untuk amal dengan amalan soleh yang Allah redha. Kemudian dah habis dah untuk diri dia, dah habis dah. Ya Allah, perbaikilah pula untukku pada anak-anak aku, zuriat aku pula. Dia minta untuk zuriat dia pula. Bukan Allah perbaiki dia, Allah dah baiki dia, dah clear dah. Sekarang ni Allah baiki anak-anak dia pula, ya, anak-anak dia. So Sama macam, Ustaz, ya, sorry Ustaz. So maknanya kalau kita baca dalam Quran, kalau jumpa li ni, it means the same thing ya. Cuma it depends on what is the word before that ya. betul lah, ya. Oh. Tapi dia ada kaitan dengan orang lain lah macam tadi kan. Wa Okay. aslih itu perbaiki untukku, ya, perbaiki untukku. Kalau aslih ni perbaiki aku. Ya, aku tu dah alhamdulillah dah bagus dah, ya, sebab dah pandai bersyukur, pandai amal soleh, dah bagus dah. Sekarang ni, ya, Abu Bakar minta supaya Allah perbaiki anak-anak dia pula. Ya, balik pada ayat apa ni muka surat 371 tadi, ya, Asy-Syu'ara tadi. Jadi Asy-Syu'ara di sini, ya, Allah, ya, ceritakan doa Nabi Ibrahim minta supaya Allah jadikan bagi Nabi Ibrahim tu, ya, lisan sidqin, maknanya jadikan bagi Nabi Ibrahim tu nama baik. Maknanya nama Nabi Ibrahim tu kekal sebagai nama baik. Lisan sidqin.
Ya, orang duk cerita Nabi Ibrahim tu. Ya, orang duk cerita benda baik-baik untuk Nabi Ibrahim. Tetapi ya, untuk ayat yang ke-85, Nabi Ibrahim minta Allah jadikan dia pula daripada kalangan pewaris syurga. Ya, jadikan dia tu. Ya, dia minta supaya dijadikan dia. Dia sebenarnya tak perlu dah sebab dia memang dia Nabi Rasul. Ulul azmi, ya, memang confirm syurga lah. Macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Tapi dia still minta. Ya, dia minta untuk diri dia. Yang pertama tadi dia minta supaya dia jadi, ya, nama baik dia tu terus harum, ya, di kalangan manusia yang datang, generasi yang akan datang tu dipanggil al-akhirin tu, generasi yang akan datang, ya, future generation. Semua bila orang sebut Nabi Ibrahim je, oh baik, orang tu bagus apa semua sebagainya. Jadi nama Nabi Ibrahim tu jadi baik. Bukan Nabi Ibrahim tu dijadikan macam tu, tapi nama baik dia, nama dia tu. Ya, Nabi Ibrahim dah baik dah meninggal dah, wafat dah kan. Tetapi yang nombor 2, 85, jadikanlah Nabi Ibrahim tu daripada kalangan penghuni syurga. Ya, dia minta untuk diri dia. Macam tu, ya. Sebab bila kita minta untuk diri kita masuk syurga, sebenarnya kita boleh tarik orang lain. Ya, kita masuk dulu dan kita boleh tarik orang lain bersama-sama. Boleh tarik, ya, kita dah baca dulu dah, ya. Kita boleh tarik apa ni, anak kita. Boleh tarik isteri kita, boleh tarik mak bapak kita, boleh tarik. Dengan syarat mereka juga orang soleh. Tetapi mereka tidaklah sehebat kita. Kita masuk dulu. Kita nak masuk tu, ya, kita boleh tarik orang lain. Ya, itu dalam surah Ghafir ada cerita. Ya, surah yang ke-40, ya. Kita tadabbur surah tu sekarang untuk kelas umi kita. Ya, jadi untuk usrah malam Isnin memang kita sedang mentadabbur surah Ghafir tu, tak habis lagi. Ya. Memang awal-awal dulu kita bincang, ya, bagaimana orang yang soleh ni, ya, dia boleh tarik orang lain untuk masuk syurga, ya, dengan syarat dia masuk dululah. Dia memang layak. Contoh Nabi Ibrahim memang layak. Jadi bila dia memang layak, dia bawa anak isteri dia. Sebab anak dia jadi Nabi dan Rasul, okeylah. Isteri dia bukan Nabi Rasul. Mak bapak dia bukan Nabi Rasul. Ya. Dengan syarat mereka orang soleh. Kalau mak bapak dia bukan orang soleh, tak mampu. Minta maaf, tak boleh nak bawa. Ya. Contoh kita kata macam Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh, dia memang Nabi Rasul. Ya. Dia boleh tarik anak dia yang beriman. Anak dia yang tak beriman, tak boleh tarik. Ya. Isteri dia yang tak beriman, tak boleh tarik. Syarat dia isteri, mak bapak dan anak tu mesti orang soleh juga. Cuma dia punya level taklah sama. Ya. Kita boleh bawa keluarga kita, the whole family yang soleh masuk syurga. Tapi level lain-lain lah. Ya. Mungkin kita duduk, ya, macam kapal terbang juga. Ya. Mungkin kita duduk business class. Ya, anak kita, ya, mak kita, bapak kita duduk ekonomi, tapi masih masuk syurga lah. Kita boleh tarik mereka. Itu konsep dia. Sebab tu Nabi Ibrahim minta supaya masukkan dia dalam syurga, jadikan dia pewaris syurga, supaya dia boleh tarik keluarga dia. Ya. Bukti dia, ya, ayat yang ke-89, 86 dah jadi cerita lain lah pula. Ya, dia minta supaya Allah ampunkan bapak dia, bapak yang jaga dia tu. Ya, bapa angkat lah, ya, yang jaga dia. Dia minta, ya, khusus. Sebab bapa angkat tak termasuk. Yang boleh masuk dalam kategori kita tarik itu adalah mesti bapa kandung. Bapa kandung, mak kandung, anak kandung, ya, kemudian apa ni, isteri kita, ya. Tapi yang tak ada hubungan keluarga kita tak boleh. Ya, tak boleh. Ya, pak saudara kita tak boleh. Ya. Sebab yang besarkan apa ni Nabi Ibrahim tu pak saudara. Ya, walaupun dia pak saudara, ya, dia macam Nabi dengan Abu Talib. Nabi tak boleh. Ya, sebab Abu Talib, ya, dia bukan bapa kandung Nabi. Kalau Abdullah dengan Aminah, tu boleh. Ya, tu boleh. Tetapi kalau bapa saudara tak boleh. Minta maaf, ya. Jadi kita boleh dapat pahala, ya. Dia dapat pahala membesarkan Nabi kalau dia beriman. Dia boleh dapat pahala, ya, apa kita panggil, ya, menjaga, mempertahankan Nabi. Dia boleh dapat pahala yang tu kalau dia beriman lah. Ya, tapi kalau dia tak beriman tak dapat lah, ya, kosong lah sebab dia tak ada akaun, ya. Itu yang dibimbangi tu. Itu yang Nabi Ibrahim bimbang. Macam tu konsep dia, tuan-tuan. So balik pada cerita tadi, ya. Dua-dua perkataan ni, ya, auzik ni dengan wa aslih li, dia bentuk dia sama, pattern dia. Cuma ujung dia nun ya, untuk auzik ni, untuk aslih li, lam ya. Bukan nun ya. Tapi boleh tak kita letak nun ya dengan lam ya? Boleh. Tapi maknanya bezalah. Ya, seperti mana ayat 85, 84 dan 85, ada tak beza dari segi apa kita panggil, ya?
beza dari segi apa? Ya, beza dari segi makna. Ya, memang ada beza. Satu, ya, bagi dia, yang kedua, jadikan dia tu sendiri. Macam itulah tuan-tuan, ya. Itu kena tunjuk di whiteboard lah baru nampak, ya. Tapi untuk malam ni Ustaz rasa kalau tuan-tuan boleh dapat tu dah okey. Kak Normah okey? Okey Ustaz. Jelas. Ya, Terima kasih Ustaz. sama, ya. Ada apa-apa soalan Ustaz boleh bantu? Sebelum kita Jadi, tamatkan ayat ni, ya. Silakan. Ustaz, jadi yang li itulah yang untuk Ustaz. Li untuk. Lam. Memang li tu maknanya untuk. Li tu maknanya untuk, ya. Ni tu, ya, jadikan untuk aku. Ni nun tu asalnya tak ada tuan-tuan. Nun tu al-wiqayah je dipanggil, ya. Diletakkan nun tu supaya apa? Kita kata, ya, supaya dapat menjadi pembeza antara auzi', sebab kita tak boleh kata auzi'i, tak boleh. Kita kena kata auzi' ni, ya, nun. Sedangkan nun ni, wiqayah ni dia bukan partikel. Partikel kan 9. Macam aslih li, lam tu adalah partikel. Ya, lam tu adalah partikel. Ya, dia min, ila, an, ala, fi, ka, bili. Li tu partikel. Kalau nun bukan partikel, that's why nun tu tambahan. Dipanggil nun tu nun tambahan, ya, yang dipanggil sebagai al-wiqayah. Dia yang memisahkan antara command form dengan pronoun tu je tuan-tuan. Jadi Ya. dia teknikal penulisan lah Ustaz. Dia lebih teknikal lah, sebab kalau tidak nanti kita tak dapat beza kan, ya. In order to enable us to differentiate, ya, between auzi', ya, the command form, dan ya tu pronoun, kita kena letak nun kat tengah-tengah. Itu memang jarang ada, tapi ada. Ya, ada. Ya, sekali-sekali ada. Itu je lah cara dia. Okey, ya. Wa aslih li, sambung, wa aslih li, dan perbaikilah untukku. Ya, solehkanlah untukku fi zuriati, zuriat aku. Jadi Abu Bakar dah soleh dah, dah elok dah. Ya, tapi anak-anak dia tu, zuriat dia, ya. Aisyah, ya, isteri Nabi okeylah. Ya, yang lain-lain tu Abdul Rahman, kita kata Abdullah, Asma, ya. Tu anak-anak dia yang lain yang bukan isteri Nabi. Kalau isteri Nabi confirm masuk syurga. Tapi anak-anak lain yang bukan isteri, yang bukan apa kita panggil, ya, yang bukan 10 di jamin syurga, bukan tu. Jadi dia minta supaya Allah elokkan keadaan anak-anak dia. Ini sesungguhnya aku, ya, ini sesungguhnya aku, tak baca innai, tak baca ini, ya. Betul-betul, ya, aku bertaubat sungguh-sungguh ilaika kepadamu, taubat kepada, ya, kepadamu, wahai Allah, ya. Ilaika, ya, mana ila campur ka, tapi ya tu hidup sebab dia bersambung. Ilaika, kita kata ilaka, tak, ilaika. Wa ini, dan sungguhnya aku minal muslimin, daripada kalangan, termasuk dalam kalangan, ya, orang-orang yang menyerah diri kepada Allah, muslim. Ya, menyerah diri, orang muslim. Ya, itu minimum lah, ya. Muslim tu basic lah. Ya, kalau lebih pada tu dia jadi mukmin pula, atas lagi, ya. Dan jadi apa? Muttaqin. Muttaqin lagi atas lah. Pasal apa baca muslimin? Sebab ada min depan. Pasal dia plural, ya, masculine plural. Bila masculine plural, kita kena baca muslimin. Kalau dia sebagai subjek ataupun dua, muslimun. Kalau dia objek, muslimin. Dia second noun, muslimin. Kalau dia datang selepas preposition, muslimin. Tu cara dia. Ya, dia jadi apa? Dia jadi objek, muslimin. Dia jadi apa lagi, ya? Dia datang selepas preposition, muslimin. Dia jadi second noun, muslimin. Ya, kerana apa? Kerana dia adalah masculine, ya, masculine plural, ya. Tapi kalau dia bukan second noun, dia jadi first noun, muslimun. Dia jadi subjek, muslimun. Jadi dua, muslimun. Ya, tengok kan dia punya fungsi lah. Kalau fungsi dia sebagai subjek, awal ayat, muslimun. Kalau dia jadi dua, datang selepas verb, muslimun. Kalau dia jadi first noun, muslimun. Ya, itu je cara dia. Other than that, kebanyakannya muslimin. Ya, merujuk kepada a group of Muslim juga, sama. Ya, a group of Muslim. Cuma fungsi dia sebagai apa dalam ayat. Yang itu kita kena tentukan. Ya, sebab kalau dia function as subject, okey, muslimun. Tapi kalau dia function as object, muslimin. Ya, kita kena tengok function dia. Ya, sebab apa ni, analisis grammatical ni tuan-tuan, dia
kita tengok pada fungsi dia. Ya, dia function tu as what? Ya, dia function, ya. Jadi kalau kita tahu fungsi dia, senanglah kita dah boleh agak dia tu jadi apa, tuan-tuan. Okey, ya. Ada apa ayat 15? Panjang perbincangan dia, ya. Ada apa? Apa yang Ustaz Ustaz, boleh tolong? Ya. Ustaz tadi Ustaz cakap an yang pertama tu ialah Ya. perantara di antara command form dan present tense. Ya, Ashkura dengan zidni tu. Au betul. zidni tu. Yang kedua tu wa an a'mala tu present tense. Hmm. Dia perantara sama Hmm. juga kan Ustaz. Tapi dia tak ada Hmm. yang ini tak ada command form kan Ustaz. Dia ada past tense. An'amta. An kat sini Anamta. Allati anamta alayya wa ala walidayya. Ya, betul. Dia dalam bentuk past tense, kemudian dalam bentuk present tense. Maknanya masih dua juga. Cuma tak nampak tu sebab dia jauh kan. An'amta ni dengan a'mala ni jauh. Jadi kita tak nampak. Macam tadi dia next to each other. Auzi'ni an. Ya, ashkura. Kan dia next to each other. Auzi'ni command form, ashkura present tense form. Ya. Kalau di sini an'amta dia past tense verb. Ya, nak jumpa a'mala tu jauh. Ya, tapi di apa kita panggil, ya, dia macam tu juga sebab ada waw kat sini. Ya, jadi macam tadilah. Memang untuk bagi dia punya flow tu cantik, memang biasa kita tambah an. Ya, kalau ada dua verb, tak peduli verb tu verb apa. Sama ada dia present tense plus present tense, past tense plus present tense, ya, ataupun common form plus present tense, tak ada beza. Ya, an tu boleh letak di tengah-tengah, tak ada masalah. Cuma kat sini nampak jauh sikit lah. Ya, mungkin tuan-tuan tak nampak sebab dia jauh. Itu je lah, ya, dia punya cerita dia. Betul, ya, Kak Norma. Ya, ada lain, silakan. Ada apa? Ya, terima kasih ya, Ustaz. sama. Orang lain, yang lain-lain, silakan. Ya, yang Ustaz tak panggil nama tu bukan mana Ustaz tak ambil perhatian, ya. Okey, ada soalan, silakan. Tak Ya, tanya je lah. Ya silakan. muslimina tu nun tu baris fathah. Tapi kadang-kadang kita jumpa yang nun tu nun berbaris kasrah. Itu macam mana Ustaz? Yang mana tu? Yang mana? Dalam ayat ni tak adalah. Apa Kak Zainab kena bagi contoh baru kita nampak, ya. Kalau tak nampak tu payah nak digambarkan, ya. Kena bagi satu contoh macam ustaz tadi. Kita bagi contoh, ya. Kalau ayat tadi contohnya waja'alni macam tu ke? Yang non wiqayah tu tadi ke? Bukan Ustaz, bukan. Nanti saya cari. Okey, cakap sekali lagi dia punya apa tadi? Apa yang Uh, ya. Quran lah saya jumpa yang macam muslimina ni nun berbaris fathah. Tapi ada kala nun tu berbaris kasrah. Kasrah tu untuk dual muslimai ni dua. Muslimina tu kan ramai, 3 atau lebih. Dia plural. Muslimah ini dia bukan plural. Ya, non baris bawah. Tapi untuk dual. Dual boleh tak dual? Muslimah ini. Kanap, okey? Ejaan dia samalah. Cuma baris Sama. je lah lain. Betul. Okey, terima kasih. Ya, sama. Ya, muslimin masih min ya nun. Muslimain masih min ya nun. Cuma barisnya muslimai. Bila mai itu mana dua? Muslimi, ya, itu ramai. Itu je lah beza dia. Okey, ya. Kalau tak ada apa soalan, tak ada tuan-tuan, ya. Silakan tanya soalan. Dia makna faham, ya tuan-tuan, ya. Ulaika, okey. Ulaika, ya. Ulaika, mereka itu. Mereka itu siapa dia? Mereka itu tu yang kita cerita tadi tu. Setiap kali tuan-tuan jumpa ulaika ni mereka itu, ya. Dia merujuk kepada cerita sebelum ni. Cerita sebelum ni cerita apa? Cerita orang yang mendapat petunjuk untuk syukur nikmat. Cerita orang yang, ya, beramal dengan amalan soleh. Cerita yang orang baiki dia punya zuriat dia. Jadi orang-orang tersebut disimpulkan dengan ulaika. Mereka itu yang tadi-tadi tu, ya, ialah allazina, orang-orang yang ramai kan? Memang ramai lah. Ya, nataqabbalu anhum.
yang kami terima. Kami ni Allah. Nataqabbal. Taqabbul tu terima. Yang kami terima anhum daripada mereka. Ya, an tu preposition juga. Anhum, ya. Home tak terkesan walaupun an tu preposition sebab home tu ialah ya pronoun. Bila dia pronoun ganti nama, dia memang tak makan saman. Maknanya dia tidak berubah dari segi bentuk dia. Ya, tak berubah dari segi bentuk. Jadi bila tak berubah dari segi bentuk, ya, maka samalah kekal. Ya, kekal dia punya bentuk. Anhum, tak kata anhumu, anhumi, anhuma, tak ada. Anhum je. Ahsana sebaik-baik ma'amilu apa yang mereka buat. Ya, jadi apa yang mereka kerjakan? Apa sajalah. Solat sunat, ya, apa ni, infak harta, zakat, ya, belajar bahasa Al-Quran, ya, masuk kuliah online, apa sajalah, ya, benda baik yang dia buat. Ya, belanja kawan makan, ya, belikan kawan hadiah ataupun apa saja, ya, benda-benda baik. Ya, benda baik itu mesti baik di sisi Allah lah, di sisi Islam, ya. Dia ada kadang-kadang benda baik, ya, contoh bapak dia, ya, contoh kita kata, ya, bapak dia peminum arak, ya, jadi bapak dia nak minum, tolonglah, ya, mat, tolong belikan bapak arak, ya, tak boleh lawan bapak ni, ya, bapak ni minta, ya, kau kena belikan, ya, kau pandai belajar rajin apa semua sebagainya, dapat keputusan cemerlang pun bapak yang bagi duit kau belajar. Takkan kau tak balas balik pada bapak nak minum arak ni, ya. Jadi kita pun buat, ya, semata-mata nak puaskan hati bapak kita, tak boleh lah. Pasal dia bertentangan dengan syarak. Ya, jadi yang baik itu, yang islah yang baik, yang dianggap sebagai amal soleh itu mesti yang selari dengan syariat. Kalau dia tak selari dengan syariat, tak boleh. Ya, jadi um, ini apa ni cabaran untuk orang yang mak bapak dia masih belum masuk Islam. Ya, mak bapak dia belum masuk Islam. Ya, jadi mak bapak dia belum masuk Islam, dia kena layan mak bapak dengan baik. Ya, macam mana dia nak? Memang cabaran dia susah lah. Tapi nak buat macam mana kan? Ya, sebab dalam kehidupan ni kita kena apa kita panggil? Ya, kita kena pandai-pandai lah. Ya, kena buat apa yang terbaik. Dan benda tu bukan senang lah, tuan-tuan ya. Okey, ya. Ya. Kalau ada soalan silakan. Ada apa-apa? Sambil Ustaz Ijaz apa ni, apa dia punya peralatan ni. Sebab kalau kat rumah senang ya, semua ada. Jadi kalau kita dekat luar ni tentulah ya, alhamdulillah apa dia punya line okey ha. Tadi petang tadi Ustaz dah macam kelas pagi tadi kan, tiba-tiba blackout ya. Blackout tu susah lah. Nasib baik apa ni Ustaz dah apa kita panggil ya, dah buat persediaan ya. So kita ada backup plan lah kalau blackout ya. Okey. Apa yang Ustaz boleh sebut sekali lagi kat sini ya tuan-tuan ya. Contoh dia ialah ahsan ma amilu tadi. Sebaik-baik apa yang mereka amal ya. Wa natajawazu an sayyiatihim. Natajawaz. Yang pertama Allah terima. Nataqabbal kami yakni Allah terima daripada mereka ya yang terbaik. Ahsana tu terbaik. Ahsan yang terbaik ya. Wa natajawazu dan kami ampunkan ya, kami maafkan an sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka. Jadi kesalahan-kesalahan yang Allah ampun ni kesalahan yang layak diampun lah. Ya, dosa-dosa kecil sebagai contoh ya Allah ampunkan. Ya. Tapi kalau dosa-dosa besar tu berhajat kepada taubat, istighfar sungguh-sungguh ya. Fi ashabil jannah ya, dan mereka dimasukkan dalam ashabil jannah. Ashab mana para penghuni syurga. Ashab ni boleh tengok terjemahan lah. Ya, kalau ashabul kahfi penghuni gua boleh. Kalau ashabul jannah penghuni syurga boleh. Ashabul nar penghuni neraka boleh. Tapi kalau ashabul fil dia bukan penghuni gajah ya, dia tentera bergajah pula. Ya, ashabul safinah ya, dia bukan penghuni kapal. Ya, zaman Nabi Nuh kan, dia adalah penumpang-penumpang pula, passenger pula. Jadi ashab ni kita sesuaikan ikut konteks. Kalau kenderaan dia penumpang ya, orang yang menaiki. Kalau tempat lokasi penghuni penduduk ya. Kalau peperangan contoh ya, yang naik kenderaan ya kita boleh panggil penunggang juga, tapi lebih kepada tentera lah ya, sebab jumlah mereka ramai dan ada yang berjalan kaki ya, ada yang duduk di atas apa ni gajah, ada yang di belakang dan sebagainya. Jadi tengok kesesuaian ashab tu. Kita tak boleh terjemahkan
sekali ataupun sama saja pada semua kedudukan, tak boleh. Ya. Okey, ada apa-apa setakat ni? Fi ashabi. Ashabi dia adalah first noun, dibaca baris bawah. Ya, first noun bukan domah, bukan mesti. Ya, sebab dia datang selepas preposition fi. Fi ashabi. Al-jannati, tu confirm dia second noun. Ya, first noun boleh alif lam, tak ada. Ya, al-ashab tak boleh. Ashabin tak boleh juga. Ya, dia tak boleh alif lam dan tak boleh tanwin kerana dia first noun. Ya. Tapi pasal apa dia boleh baris bawah? Pasal ada fi depan dia, ada preposition. Ya, one of the 9 preposition. Al-jannati, jannati tak ada hal lah sebab jannati tu merujuk kepada second noun. Ya, selesailah itu cerita dia. Wa'da sidqi, ya, wa'da sidqi, wa'da janji. Sidqi yang benar. Allazi yang kanu yu'adun, yang mereka dijanjikan. Mereka tu siapa? Ya, mereka tu adalah orang-orang tadilah, ya, ulaika tadi. Ya, ulaika tu siapa dia? Ulaika yang tadi tu. Ya, orang yang apa? Orang yang minta supaya ya diberikan kepandaian untuk bersyukur, ya. Orang yang beramal soleh, ya. Kemudian orang yang minta diperbaiki zuriat dia. Tu dia, ya. Jadi orang-orang macam ni Allah terimalah kebaikan yang mereka buat, ya. Dan Allah ampunkan dosa-dosa dia. Oleh kerana dosa dah diampun, maka layaklah masuk dalam syurga, ya. Dan itu adalah janji yang benar, ya. Allazi kanu yu'adun, yang dulu masa di dunia lagi mereka telah dijanjikan. Kerana janji Allah ni benar, ya. Di dunia Allah dah bagi tahu dah. Siapa ikut Nabi, ya, buat macam Nabi ajar, untunglah dia dapat pahala. Dengan pahala boleh masuk syurga, ya. Tapi kalau orang yang menentang Nabi, sombong, tak nak ikut, macam kita sebut kan, macam musyrikin Mekah kan. Mereka buat baik macam-macam benda baik, ya, mengimarahkan Masjid Haram, ya. Mereka bagi minum air Zam-Zam, mereka layan tetamu dengan baik. Mereka, ya, they themselves, ya, mereka juga buat haji, buat umrah, mereka bayar zakat, ya, mereka mandikan jenazah, mereka kafan, mereka ke bumi. Maknanya semua ritual-ritual seperti mana yang Nabi Ibrahim suruh tu kebanyakannya mereka buat. Cuma akidah mereka bermasalah kerana mereka menganggap selain daripada Allah, ya, Tok Bomo, Tok Pawang, ya, ketua-ketua dan sebagainya, orang alim mereka ada kuasa. Tu susah tu. Ada kuasa untuk, ya, menolong orang yang susah, menyelesaikan masalah, ya, dan memenuhi hajat. Dia manusia ni dua je, tuan-tuan. Yang pertama, pasal apa kita perlukan Allah, ya, kita perlukan kuasa ni. Sebab, ya, yang ada kuasa Allah saja, ya. Tapi orang kafir Quraisy pun macam tu juga, ya, mereka percaya pada Allah, percaya. Ya, tetapi mereka percaya tak pada Tok Bomoh, pada Tok Pawang, mereka percaya juga. Tu yang salah, tauhidnya salah. Tauhidnya sesat. Ya, mereka percaya pada Allah, at the same time mereka percaya juga kepada kuasa-kuasa lain, ya. Dan pasal apa? Ya, sebab mereka kata benda-benda kecil Tok Bomoh pun boleh buat. Anak dia menangis malam, ya, anak dia kena sawan, tangis dan sebagainya. Dia pergi jumpa Tok Bomoh. Dia kata tak perlu kita minta pada Allah, hanya benda-benda kecil je kita jumpa Tok Bomoh. Tok Bomoh, anak saya, cucu saya sakit, menangis dan sebagainya. Tolong, dia pun tolong. Dia kata Tok Bomoh pun ada kuasa. Benda-benda kecil ni Tok Bomoh boleh settlekan. Sedangkan Tok Bomoh tak ada kuasa. Ya. Jadi maknanya apabila mereka salah dari segi akidah, mereka percaya, ya, dalam mengurus alam Allah dibantu oleh benda-benda lain, maknanya syirik lah dia, tuan-tuan. Syirik dia, sayang. Walaupun, ya, on paper dia punya ibadah tu banyak, sayang. Sama juga orang Islam kita sekarang, tuan-tuan. Kalau dia beramal soleh, at the same time dia buat amal syirik, habis dia punya amal baik. Itu yang takut tu. Ya, sebab tu kita tak boleh tersalah langkah dan kita kena bagi kepahaman betul. Ya, walaupun ada orang alim tu, ya, hebat, ilmunya tinggi, Quran dia hafal, hadis-hadis dia tahu hukum hakam. Tapi kalau akidahnya tu bermasalah, kita tak boleh kata ya Allah, ya, kita jumpa dengan dia, kita kata tolonglah Tok Guru, tolonglah sembuhkan anak saya sakit. Ya, Tok Guru tak apa, nanti saya jampi, sembuhlah ni lepas ni, dia kata. Ya, mana kita percaya Tok Bomoh ada kuasa. Ya. Tapi kalau Tok Bomoh tu dia jampi, dia ruqyah dan dia minta dengan Allah. Dia kata bukan saya yang menyembuhkan. Saya cuma buat dia punya apa macam ruqyah, tuan-tuan kan, ya. Kita contohlah, ya, apa ajar syari, apa ni, macam ada migraine contohlah, ya. Mudah-mudahan janganlah. Jadi dia kata ustaz saya ada migraine. Jadi ustaz pun kata ustaz boleh, kalau ustaz nak ruqyah jampi boleh. Dia kata boleh ustaz. Ya, ustaz pun pegang dahi Haji Asy'ari, ustaz pun doa, ya, bismillah 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 3 kali bismillah.
A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ustaz ulang 7 kali. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ustaz sentuh pada kepala dia sebab dia kata dia ada pening-pening sikit. Ya. Bukan ustaz yang menyembuhkan. Ustaz hanya buat dia punya ritual saja. Sebab Nabi bila orang sakit, Nabi pegang bahagian yang sakit. Dia sakit tangan. Okey, bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Ya a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir, ulang 7 kali. Ya. Lepas tu dia pun rasa, alhamdulillah ustaz, sembuhlah. Ya, oh hebat juga ustaz ni. Bukan. Bukan ustaz yang menyembuhkan, menyembuhkan masih Allah. Tetapi ustaz buat dia punya ritual je. Ya, ustaz hanya melakukan apa yang Nabi buat. Tiru macam Nabi buat. Ya, ustaz tak tukar tambah. Kalau ustaz tukar tambah pun doanya ya Allah. Ya, ini Haji Syahari ni dia pun diminta aku ruqyahkan dia ya Allah. Aku tak ada kuasa, tak ada apa-apa kehebatan. Aku cuma buat macam Nabi buat. Kau kesahanilah dia ya Allah. Kau sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Dan sembuh alhamdulillah. Haji Syahari pun kalau ustaz punya ruqyah power. Bukan, ya. Tak ada kena-mengena dengan ustaz pun. Ustaz hanya melaksanakannya. Kerana ustaz ada knowledge tu, ya, because I have that kind of knowledge. So, kita tahu Nabi pun buat, Nabi Ruqyah. Ustaz hanya tiru macam Nabi buat. Ustaz sebagai perantaraan saja. Perantara untuk sebut. Bukan untuk menyembuhkan, tak. Menyembuhkan still Allah. Ada tak orang yang kita ruqyah, ya, kemudian tak sembuh? Pun ada juga. Kerana mungkin Allah nak kita ulang 7 kali pula. Ya, ustaz nak kena jumpa Haji Syahri 7 kali. Ya, baru jumpa sekali. Ada 6 kali lagi. Lepas 7 tu baru sembuh. Mungkin. Mungkin macam tu. Ya, jadi itu akidah dia. Tapi ramai orang yang tersalah. Ramai orang, tuan-tuan. Ya, kadang-kadang ni orang-orang yang ada ilmu pengetahuan, pelajar-pelajar sekolah agama pun. Ya, ustaz-ustaz yang lulus daripada Azhar, daripada Mesir, ya, daripada Jordan dan sebagainya pun kadang-kadang tersilap langkah. Dan benda-benda tu, ya, sangat memberi risiko pada amal kita. Habis, tuan-tuan. Sayang, ya. Terutamanya apabila dia mula mengubat orang. Ya, ustaz-ustaz yang terlibat dalam perubatan Islam itu bahaya, tuan-tuan. Memang pahalanya besar. Tetapi kalau dia tersilap langkah, sebab orang puji. Bila orang puji, kita dah lain macam dah. Oh, dia kata, hebat ni, ya, Dr. Anzaruddin ni. Dia kata, anak saya Alhamdulillah lah. Dia kata hari tu, ya, pening kepala, datang jumpa ustaz. Ya, ustaz baca kan, tak pakai air, tak pakai apa pun. Ya, dia baca bismillah 3 kali, auzubillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadzir. Diulangnya. Diulang 7 kali, alhamdulillah. Ya, immediately sembuh. Hebat ustaz ni. Tak ada kena-mengena dengan ustaz tu pun. Ustaz tu hanya buat dia. Yang sembuhkan tu Allah. Ya, maknanya yang mengurus, yang mentadbir, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir Quraisy dia percaya apa, tuan-tuan? Ya, Tok Bomo, Tok Guru, ya, dia punya alim ulama dia tu ada kuasa. Yang itu yang salah tu. Ada kuasa, tak ada kuasa. Ya. Dan especially orang yang telah mati. Walaupun masa hidup tu dia ulama besar, dia dah meninggal. Kita pergi ke kubur dia. Kita pun minta doa apa semua sebagainya. Kita istighfar untuk dia boleh. Ya Allah, ya, orang ni dulu orang baik, dia banyak mengajar aku, ya Allah, dia guru aku, dia dah meninggal dah. Ya, engkau ampun kalau dosanya, ya Allah. Itu boleh. Ya, kita minta untuk dia. Minta daripada Allah untuk dia. Tetapi bukan kita minta, ya Allah, dengan berkat tuan guru yang dikebumikan di kubur ni, dulu dia ni wali Allah, dia orang baik, ya, dengan berkat dia maka sembuh. Tak boleh, tuan-tuan. Syirik, tuan-tuan. Ya, sikit je beza dia. Salah ziarah kubur tak salah. Ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian. Tetapi akidah kita tu kena clear. Dan ramai orang tersalah langkah, tuan-tuan. Benda ni bukan benda kecil. Ya, bukan benda kecil, tuan-tuan. Itu tergelincir. Orang kafir Quraisy macam itulah, tuan-tuan. Ya, orang kafir Quraisy tu ibadah apa dia tak buat. Dia paling hebat ibadah dia. Lebih daripada kita lagi, tuan-tuan. Ya. Abu Zar Al-Ghifari dia dah sembahyang sebelum dia masuk Islam, dia dah sembahyang dah. Ya, dia orang Badui. Dia memang jahat, perompak, tuan-tuan. Ya, lanun. Tapi sembahyang. Ya, ikut macam Nabi Ibrahim dulu, ya. Tetapi macam tadilah tak ada apa-apa. Ya, tak ada apa-apa kebaikan pun. Masuk Islam dia baru dia tahu kebenaran, tuan-tuan. Maknanya kebaikan yang dia buat dulu semasa dia jahiliah baru masuk dalam akaun dia. Kerana Allah janjikan seseorang tu masuk Islam, dia bawa sekali kebaikan yang dibuat pada zaman jahiliah. Itu janji Nabi. Ya, jadi okey, macam itulah cerita dia. Selesailah, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan kena faham, ya. Janji Allah itu janji orang buat baik dapat pahala, orang buat jahat dapat dosa. Tetapi boleh tak Allah ampun? Boleh. Kat mana ayat dia ni? Ayat 16 ni. Ya, apa ayat dia atas tadi? Ya, apa cerita dia? Wa natajawazu, dan kami akan hapuskan,
kami akan ampunkan ya sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka. Bila berbuat sayyiat di sini merujuk pada kesalahan-kesalahan yang bukan dosa besar, bukan kabair. Kalau kabair dosa besar ya itu taubat. Ya, minum arak tak boleh ya. Kita ya Allah, ya aku tawaf selesai, doa ya Allah ampunkan dosa aku minum arak, tak mahu dia tuan-tuan. Ya sebab dia kena istighfar, ya taubat. Nak tinggalkan benda itu, benci, ya buang jauh-jauh, baru Allah ampun dosa. Kalau tidak, tak. Boleh tuan-tuan ya, itu cerita dia. Okey, ada apa-apa silakan. Tuan-tuan, ada apa? Sebelum kita tamat, ya. Ustaz, Ya, you adun tu dia present tense Ustaz. Macam mana? present tense lah. Mula dengan ya depan. Tapi dia macam pasif Ustaz. Apa? Memang, Dijanjikan. memang dia pasif. Kita dah belajar dah. Kalau pasif, alif, hamzah, nun, yata, dan dia mula dengan domah. You adun, mereka dijanjikan. Ya, sebab tu mereka pernah dijanjikan. Pasal apa Ustaz pernah? Sebab kanu tu. You adun memang present tense. Tetapi dia preceded by kanu. Kanu ni kan kana kan? Kak Norma. Kanu ni kana campur apa? Karena Campur hum. 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 Kana campur home tu yang kanu tu. Kalau kana campur ana kuntu. Kana campur nahnu kunna. Kana campur huwa kana. Kana campur huma kana. Kana campur home kanu. Kanu tu menunjukkan dia past tense. Pasal orang ni dah mati dah. Ya, masa dulu dia hidup, Allah pernah janji kepada dia. Ya, dan janji itu Allah akan kurniakan sejak daripada dia meninggal dunia lagi. Ya, meninggal dalam keadaan elok, baik, sihat, ya. Maknanya ada orang yang tapi accident sebagainya tu tak ada masalah tuan-tuan ya. Nampak macam azab tapi ya Allah mudahkan kematian dia. Memang accident kita nampak. Tapi dia orang beriman, ya meninggal lah, ya meninggal. Ya mungkin pecah pada dan sebagainya itu keadaan dia meninggal kan, tapi roh dia keluar dalam keadaan yang baik, ya dia dikebumikan selamat dah, ya. Jadi oleh kerana masa di dunia dulu dibuat baik dan Allah telah janjikan kebaikan kepada orang yang buat baik, maka syurga lah tempatnya. Ashafi ashabil jannah. Macam tu aja. Wa'da sidqi, janji yang benar daripada Allah, ya, dan janji itu janji yang ya dijanjikan you adun. Ya, you adun mereka. Sebab apa mereka? Sebab ada ya depan. Kalau ya depan dia, tapi ada waw nun belakang. Mereka, ya plural. Ya plural form. Kanu mereka dulu pernah dijanjikan. Ya. Okey, selesailah, itulah ceritanya tuan-tuan. Ada apa? Tan Sri ada apa? Okey. Okay. Kak Abidah. Ya. Tak ada. Okey. What does sidki tu compound noun ni Ustaz? Ya betul. Ya, mana first noun dia? Wa'da. Ya, yang sidqi second noun. Ya, tu dia punya cerita dia. Ya, wa'da tu apa tuan-tuan? Ni ya, nanti Ustaz akan share dengan tuan-tuan. Jangan lupa ya, Quran, i'rab Quran. Ya, Ustaz pun baru beli, baru sampai. Ustaz dah tengok dah. Ya, cuma tulisan dia kecil sikit lah. Tapi secara umum dia mudah lah. Dia membantu kita 30 juzuk. Tuan-tuan dah tak ada masalah. Tuan-tuan boleh tengok balik. Ya, wa'da tu apa? Ya, buat satu assignment Ustaz nak bagi tuan-tuan. Wa'da tu dia dibaca dengan fathah. Adakah dia objek? Adakah dia tamyiz? Adakah dia apa ni distinguisher ya, ataupun adakah dia apa lagi kita kata ya? Adakah dia adverb ataupun adjektif ataupun apa? Ya, tuan-tuan tengok dalam buku nanti bila tuan-tuan dapat Ustaz share kejap lagi. Ya. Ajar Syari pun jangan lupa ya share tadi wa za'a tadi ya. Dah share dah Ustaz. Oh dah share dah. Dah Terima share. kasih ya. Ustaz tengok kejap ya. Kalau dah share kita tengok kejap. Perkataan wa za'a tu dah share ya. Macam tak nampak pula. Tak ada lah Haji. Haji Tak share ada. dalam ya. Tak ada. Belum masuk. Tak ada. Saya pun tak ada. Tak ada ya. Okey nanti Haji hantar balik ya. Dekat chat tak ada. Tak ada. Oh, saya punya ada. Dia tak bagi lah. Ya ya. Okey, tak apa sekadar tu terima kasih banyak pada Kak Masyitah ya, Hajar Masyitah pada apa ni Persatuan Wanita Islam Prihatin, tuan-tuan dan puan-puan ya, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih semua yang support kita punya program ya, dan sentiasa apa ada keinginan untuk belajar dan terus belajar ya, ulang kaji balik ya, dan belilah tadi secara online. Ustaz share kejap lagi tuan-tuan ya. Sekadar tu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama ya. Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya. Sama-sama. Tersilap. Tolong tutup. So apa? Mana ada buka? Mana ada buka? Ada dekat chat.